Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bercerita satu kisah yang mana kisah ini kisah seram yang terjadi kepada budak motor yang mana mereka ni berlima dalam perjalanan menuju ke suatu destinasi, iaitu destinasi air terjun. Air terjun yang menjadi viral. Cerita ini berlaku pada tahun 2019, mana cerita ini diceritakan sendiri oleh leader mereka kepada saya sendiri, dan saya akan menceritakan apa yang dia ceritakan. Dan tempat ini berlaku dirahsiakan supaya tidak menjadi gangguan ataupun supaya tidak ada yang ingin cuba pergi ke tempat itu. Tidak digalakkan. Jadi tempat itu terpaksa dirahsiakan. Jadi mereka berlima ni membuat satu perbincangan untuk melakukan bercuti. 5 buah motor ni bercuti ke satu tempat, itu air terjun, yang sepatutnya perjalanan mereka bermula daripada petang hari. Oleh kerana ada antara mereka yang terpaksa datang lewat atau bertolak lewat sedikit, jadi terpaksa ditunda kepada waktu senja. Jadi bermulalah perjalanan mereka dari pukul 5 petang. Jadi perjalanan itu dianggarkan akan masa selama 3 jam untuk sampai ke destinasi yang dia tuju itu. Jadi bermulalah perjalanan mereka. Apabila sampai di suatu tempat, selepas daripada mereka di stesen, mereka meneruskan perjalanan, dan waktu tersebut adalah pada pukul 7. Dia sudah gelap. Jadi mereka bercadang untuk berhenti satu kedai makan ataupun untuk solat. Jadi apabila mereka sampai di suatu tempat ni, ternampaklah satu kedai di sebelah jalan raya. Jadi mereka berhenti. Lima-lima mereka berhenti di situ untuk makan dan solat seperti yang dirancangkan. Sebelum turun daripada motor, ada antara mereka yang merasa tidak sedap hati dengan keadaan itu dan situasi di situ. Dan lidah mereka ini nampak seakan-akan terlihat sesuatu yang mencurigakan. Akibat daripada salah seorang daripada mereka tersebut itu menghidu satu bau yang pelik, sungguh pelik, yang mencurigakan keadaan di situ. Ini membuatkan mereka kesemua terpinga-pinga apakah tindakan yang perlu dilakukan. Dan sehingga kan leader mereka berkata, jomlah kita pergi tempat lain. Kita pergi makan tempat lain. Jadi tak sempat lagi nak makan apa lagi, mereka bertolak pergi dalam perjalanan. Maka berhentilah di suatu rumah kawan dia, kawan antara 5 orang itu, dan mereka solat di situ dan semai-semai semua. Selepas daripada itu, mereka teruskan perjalanan dan menuju ke destinasi yang mereka tuju. Jadi apabila sampai di destinasi yang dia orang tuju itu, di situ tiada apa-apa yang mencurigakan. Mandi seperti biasa, dan sebelum balik pun tidak ada cerita-cerita yang diceritakan oleh leader mereka ataupun kawan-kawan mereka antara satu sama lain, supaya ini tidak menjadi menakutkan antara satu sama lain. Jadi cerita ini mereka rahsiakan sehinggalah apabila dia pulang sebelah petang, dan mereka lalu di tempat yang mereka pernah berhenti itu untuk makan, berhajat untuk makan dan sembahyang. Dan mereka lihat sebenarnya itu adalah kedai makan betul-betul, bukan kubur apa bukan. Jadi di situlah cerita dia, tidak ada apa-apa situ. Dan di sebelah daripada kedai itu, belakang itu, tapi agak jauh ke, adalah kubur di situ. Tapi agak jauh, tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Dan mereka pulang. Di situ pun mereka tidak ada cerita apa-apa lagi. Kemudian mereka pulang sampai ke rumah, sehinggalah mereka menelefon antara satu sama lain untuk berjumpa di satu kedai makan untuk berbincang apa yang telah terjadi pada malam tersebut. Jadi apabila bertemu kesemua mereka itu, kelima-lima mereka itu, apabila bertemu, salah seorang daripada mereka berkata, yang menghidu bau tersebut adalah mengatakan, yang sebenarnya aku terbau bau yang sangat busuk, dan aku anggarkan itu adalah kentut. Ada kentut ya. Itu adalah kentut. Jadi disebabkan itu, leader mereka yang melihat seorang itu macam seakan-akan nampak sesuatu, itu sebenarnya adalah
dia mensyaki yang ketuk itu adalah sang dia, yang dia lihat itu. Dia sudah merasakan sebuah bau ini daripada sang dia ini. Cerita jadi itulah cerita dia. Cerita ini tidak ada apa-apa yang seram sebenarnya. Hanyalah rekaan semata-mata dan anda sedang di prank. Jadi itulah cerita dia. Jadi satu nasihat adalah, kalau kita nak pergi mana-mana tempat atau tempat yang kita nak tuju, mana-mana pun janganlah pergi di waktu yang dilarang. Contohnya waktu malam, senja-senja, waktu maghrib, nak maghrib. Jadi waktu malam aku tu lah jangan pergi, kerana waktu itu, ini serius, kerana waktu itu terlalu ramai syaitan berkeliaran, boleh mengakibatkan sesuatu yang terjadi kepada kita, baik benda yang tak diingini ataupun benda yang buruk. Jadi itu saja untuk cerita kali ini. Semoga anda tidak terhibur dan jumpa lagi di next video akan datang di channel Dunia 42 Arif Radha.